Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada penonton-penonton channel YouTube ini. Channel ini dinamakan sebagai Seram-Seram Sejuk. Pertamanya tentulah kita ucapkan selawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih sekali lagi kepada penonton channel ini, dan semoga orang yang menonton ini dapat manfaat. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya sebagai Pak Nik ya. Saya adalah hos kepada rancangan ini, rancangan Seram-Seram Sejuk. Di dalam rancangan ini kita akan berkongsi cerita tentang perkara-perkara ataupun peristiwa-peristiwa misteri, dan apa-apa sajalah perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita rasa seram-seram sejuk itu. Sebelum itu, apa yang kita nak buat dalam rancangan ini? Apa yang kita nak dapat dalam rancangan ini? Apa yang kita nak cuba usahakan supaya kita dapat itu adalah sesuatu yang positif. Maksud dia, kita mendengar kerana hiburan tu satulah. Kedua, kita mendengar tu dan kita cuba dapatkan manfaat. Kita jangan sekadar dengar kosong tanpa ada manfaat. Mungkin juga ada yang akan kata daripada cerita hantu pun ada kemanfaat. Ya. Sebab kita kena faham yang bila kita tengok ataupun mendengar rancangan yang sebegini, kita sepatutnya sedar, yang faham bahawasanya kita ni sepatutnya bukan takut kepada hantu, tetapi sebenarnya takut kepada Tuhan. Cerita ini saya dapat daripada seorang senior ataupun seorang yang dah lama berada di tempat itu. Di mana tempat tu? Tempat tu di Terengganu. Masa tu saya belajar di sana, di sebuah sekolah menengah. Semasa saya berada di sekolah tu, ada satu tandas ataupun tandas lelaki yang kami gunakan tu baru dalam setahun dua dibuka kepada pelajar. Sebelum tu, tandas itu ditutup dalam jangka masa yang sangat lama. Mengapa tandas tu ditutup? Tu ceritanya. Kami sebenarnya taklah tahu masa itu. Benda tu dia macam disembunyikan. Jadi kami masuk tandas tu dengan keadaan yang yelah biasalah kan, tak adalah orang kata biasalah, tapi memanglah tandas ni kan sesuatu yang kadang-kadang kita rasa seram-seram juga. Kalau nak tandas, maksudnya kalau nak pergi tandas kan ajak teman, ajak kawan, itu biasa. Tapi maksudnya kita tak adalah mendengar sendiri daripada sesiapa dalam tandas tu ada cerita lah apalah kan. Itulah yang menyebabkan kami rasa selesa. Tapi segala-galanya berubah apabila satu hari ada seorang senior ataupun orang yang lama lah dekat situ kan, dekat kawasan tu, dia bercerita tentang tandas tu. Masa tu kami tak peduli pun, tak terfikir pun mengapa tandas tu di-seal sedemikian lama, apa semua tu kami tak terfikir pun benda-benda tu. Tapi apabila jumpa dengan seseorang ni, dia bertanya pada kami, dia kata apa? Kau tahu tak cerita pasal tandas yang lelaki tu, tandas lelaki tu? Bila dia tanya macam tu, kami ni pun rasalah something yang tak selesa jugalah kan. Lepas tu tertanya-tanya lah juga, apa bendanya, apa ceritanya kan. Masa itulah terlintas, betul juga. Mengapa pula tandas tu nak di-seal, nak ditutup, tak dibenarkan masuk sampai bertahun-tahun. Masa tu baru terfikir. Semasa itulah kawan ni bercerita, rupa-rupanya ada kisah di sebalik tandas tu. Ceritanya begini. Dulu, beberapa tahun sebelum tu, tandas tu adalah tandas perempuan. Sekolah tu pula adalah satu sekolah yang aktif. Aktif tu maksud dia hiduplah, orang kata dewan pun selalu ada aktiviti. Aktiviti pula bukan sekadar aktiviti siang, aktiviti malam pun ada.
Jadi orang kata sekolah tu sampai ke malam tu masih ada orang. Kalau ada aktiviti macam tu, pelajar, guru pun orang kata apa, terlibat lah, kan, macam tu. Nak dijadikan cerita, masa aktiviti tu, dewan tu penuh lah dengan orang. Tapi dekat luar dewan tu memanglah malam kan, orang pun tak ada lah, kosong lah. Untuk orang kata apa, pergi ke tandas untuk makan, makan adalah dalam dewan tu, tapi untuk ke tandas apa, dia orang terpaksa keluar lah daripada dewan tu. Semasa tu lah pula si May ni dengan Sally, dia dua Chinese, dua budak perempuan yang berkawan baik. Si May ni pula dia rasa sakit perut. Oleh kerana tu dia pun ajaklah si Sally pergi ke tandas. Suasana sunyi, maklum dah malam, orang riuh heboh apa semua tu pun dalam dewan kan. Jadi di luar dewan tu sunyi lah. Tapi dia orang tak adalah rasa macam takut ke apa, sebab dia orang tak adalah pula dengar cerita-cerita seram apa semua yang apa orang kata, yang betul-betul dia orang dengar sendiri, tak adalah kan. Rumus-rumus tu biasalah. Okey. Jadi satu lagi dia orang pun berdua. Jadi bila berdua, dia orang pun gagah lah sikit kan. Lepas tu masuklah ke tandas, yang si May pun teruslah menunaikan hajat. Yang si Sally ni pula, dia tunggu kawan dia di luar pintu tandas. Di luar pintu tandas tu kan ada, dalam tandas kan dia ada tempat yang apa nama, cermin-cermin, ada sinki tu semua kan. Dekat situlah dia tunggu. Dekat situ dia tunggu. Lepas tu biasalah sambil-sambil tunggu, sambil tengok cermin, sambil-sambil tunggu, sambil-sambil membelek-belek muka, tengok jerawat nasi lah, jerawat beras lah, apa benda kan. Duk tengok. Masa tengok tu, tiba-tiba si Sally ni perasan sesuatu yang pelik. Apa yang pelik? Dia tengah tengok cermin tu kan. Tengok cermin, sinki kat depan. Bila dia pandang tu, dia nampak dekat sebelah apa ni, kiri, kanan. Sebelah kanan, dia nampak satu lembaga. Tapi lembaga tu dia duduk jauh. Dia duduk jauh di belakang. Tapi duduk jauh di belakang dia betul-betul macam dekat dinding. Tapi dalam keadaan tu dia rasa macam nak menoleh. Masalahnya bila dia rasa nak menoleh tu, dia nak orang kata nak berpaling lah kan, nak tengok siapa kan. Sebab bila tengok straight begini, orang tu belakang dia antara orang kata apa, nampak tak nampak kan. Jadi dia nak clear. Masalahnya tiba-tiba dia rasa macam berat kepala tu nak berpusing. Jadi bila berat kepala tu berpusing, dia dah jadi mula apa pula kena dengan aku ni kan. Sally tu pun mula rasa gelisah. Sally rasa gelisah, dia mula rasa takut sebenarnya. Sebab apa? Dia memang tak nampak sangat, sebab benda tu macam kelabu apa, blur kan. Macam blur, tapi dia duduk dekat hampir di belakang dia. Dia nampak macam sipi-sipi sikit gitu. Tapi daripada nampak sipi pun dia nampak dengan jelas. Yang dia nampak jelas apa? Rambut. Dan warna pakaian. Apa yang dia nampak? Rambut tu panjang dan berwarna hitam. Lepas tu pakaian tu pula yang dia perasan berwarna putih. Berwarna putih tu pula agak kotor lah. Dia itu yang jelas pada dia. Yang lain dia tak nampak. Muka pun tak nampak. Sebab kedudukan tu di belakang dia kan. Maknanya nampak sipi-sipi lah. Si Sally ni dia mula menggelabah. Sebab apa? Sebab dalam sudut hati dia tu dia dah mula rasa ini lain macam ni kan. Sebab cara apa ni, pakaian macam, lepas tu dia punya rambut yang berserabai nampak hitam tu, dia rasa macam ini takkan pelajar macam ni kan. Lepas tu apa yang dia buat, dia cuba berpaling ke sebelah kanan, ke kiri pun tak boleh. Dia dah mula sebenarnya dia dah mula rasa nak menangis. Sebab
kan bila kita rasa macam tak boleh buat apa-apa kan, rasa tersekat, kita jadi macam panik tau. Masa tu pula tiba-tiba lembaga tu, kata lembaga lah kan, sebab dia tak clear ke apa tu, tiba-tiba berganjak sikit. Daripada belakang tu, dan daripada nampak tak nampak tu, tiba-tiba dia macam nak menunjukkan diri dia. Dia bergerak sikit, bergerak sikit. Bila lembaga tu dah berada di belakang tu, masih belakang tapi duduk sebelah, tadi duduk belakang betul kan, nampak sikit-sikit ni tak, dia macam nak menunjukkan diri dia. Dia bergerak sikit, gang. Nak menangis Sally. Sebab siapa dia nampak? Dia nampak seorang perempuan Cina berambut panjang, baju putih lusuh, mata dia tu merenung tepat ke dia. Maksudnya merenung tepat ke arah Sally tu. Masa itulah dia nampak sebenarnya apa lembaga tu. Macam mana lembaga tu. Macam mana rupa dia. Tapi masa tu, mata dia tu memang nampak, orang kata apa, fokus kepada Sally. Tapi tak adalah ada unsur-unsur hodoh ke, darah-darah ke, tak ada. Tapi dalam keadaan itu pun, Sally dah memang menggeletar. Memang dah sangat-sangat takut. Sebab dia percaya dan dia tak pernah tengok pun sebenarnya orang tu. Kan? Nak kata tukar kebun pun bukan. Nak kata cikgu jauh sekali. Jadi dia dah dapat rasakan yang dia sedang hadap ni adalah sesuatu yang berbeza. Dalam keadaan Sally yang sebegitu tu, macam tu dia berdiri tegak macam patung tu, dia punya kepala dah tak boleh pusing kanan, tak boleh pusing kiri. Masalahnya satu lagi masalah, dia nak cuba pejam mata, mata pun tak boleh pejam. Sally ingat benda tu sampai macam tu je, sampai di situ saja maksudnya. Rupa-rupanya keadaan makin jadi lebih teruk. Tiba-tiba dia nampak kulit lembaga tu, kulit muka tu terkopak. Yang asal-asal yang orang kata tak ada huduh apa semua tu kan, tiba-tiba berubah. Dalam keadaan dia tak boleh bergerak tu, yang mata tak boleh tutup tu, dalam keadaan dia terpaksa melihat tu, daripada kopak tu keluar darah. Daripada mata ni pun keluar darah. Lepas tu, yang lebih menakutkan dia nampak di leher lembaga perempuan tu, tiba-tiba ada satu garisan merah. Cuba bayangkan keadaan tu. Dengan tak boleh bergerak, yang badan memang tak boleh bergerak tu satu hal lah. Yang kiri kanan pun tak boleh berpusing, mata pun tak boleh nak tutup. Sepertinya lembaga tu kata, tengok aku. Macam tu lah. Sally sudah tak terdaya dah nak tengok benda-benda tu. Tapi dia dah tak mampu, dia tak mampu bergerak. Mata pun tak boleh nak tutup. Jadi dia terpaksa menjadi penonton. Dia tengok dekat leher tu bergerak. Warna merah tadi tu, garisan tu, dia bergerak. Daripada kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Akhirnya, apabila garisan tu sampai penghujung dia dan bercantum balik pada garisan pertama tadi, yang ada tadi, permulaan tadi, tiba-tiba keluar darah. Baju yang putih tu menjadi merah. Berdarah. Tu okey lagi. Berdarah. Tiba-tiba kepala tu tercabut daripada badan. Tercabut perlahan-lahan. Masalah dia, kepala tu menghala ke arah Sally. Boleh bayangkan tak perasaan tu? Kita dah tak boleh bergerak, tak boleh berpaling kiri kanan, mata tak boleh tutup. Kita terpaksa tengok kepala yang dah mula hodoh tu tercabut dan bergerak perlahan-lahan sampai kat pipi ni. Dan masa tu
lembaga tu pun senyum. Cuba teka apa yang jadilah. Pensan kawan tu. Terus pensan, tak sedar apa lah. Jadi bila benda tu orang kata apa, jadi macam tu, yang si Mei pula tak perasan apa-apa. Dia duduk dalam tandas. Dia dah menyanyi lah lagu apa benda pun dalam tu, dia pun peduli apa dah orang kat luar kan. Dia pun tak adalah bunyi macam jatuh. Memang dia rasa tak ada apa-apa. Kemudian dia dah selesai hajat dia pun buka lah pintu. Dia buka-buka, terkejut. Tengok Sally dah terbaring. Terbaring atas bilik air. Bila dia tengok kawan dia tu dah jatuh, dia terkejut. Tapi dia pun orang kata apa, terkejut tu dia nak bergerak lah kan ke depan tu. Tapi masa dia nak bergerak tu, tiba-tiba dia terpandang kaki dia sendiri. Masalahnya kaki dia yang tak ada. Apa yang jadi lepas tu? Dua-dua lah yang pingsan. Itulah cerita dia. Jadi bila orang-orang kat dewan tu dah lama sangat dia orang dah tak nampak batang hidung, orang tu dengan cikgu-cikgu pun cari. Rupanya dalam tandas. Bila sedar dia orang dah bercerita macam tu macam ni. Itulah sebenarnya punca macam mana tandas perempuan itu ditutup. Dari mana sebenarnya hantu tu? Tu persoalannya. Persoalan tu dijawab. Tapi saya tak ada dah nak pegang dengan cerita tu. Tapi benda tu di satu teori dan kita pun tak perlu pun nak pegang kan, tapi tak apalah teori kan. Dikatakan tempat tu adalah tempat tahanan Jepun, markas. Jadi masa markas Jepun ni kita fahamlah Jepun kan suka pancung kepala orang. Itulah yang dikatakan penyebab kepada jadinya benda-benda macam tu kan. Tapi pada saya benda tu teori semata-mata lah kan. Pada saya itu adalah syaitan punya effort dia untuk memperdayakan kita. Dia macam tu je lah. Rasanya kalau kita banyak orang kata apa berteori apa sakan pun kita tak akan jumpa pun kan dia punya kesimpulan. Jadi kesimpulan yang paling munasabah itu adalah gangguan daripada syaitan untuk menyesatkan manusia. Habis cerita pertama.